Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera semua murid. Berjumpa lagi dalam sesi PDP Online e-Tutor Math bersama saya Cikgu Nur Elisham. Sebelum meneruskan ke bahagian kedua, diharapkan murid telah menelaah video bahagian yang pertama. Boleh semak pada playlist yang telah Cikgu susun mengikut urutan topik. Dan jika telah tonton, jom tanpa buang masa lagi kita terus ke bahagian yang kedua. Dalam bahagian kedua kali ini, kita akan sentuh subtopik 7.2, Plan dan Donghakan. Berikut adalah objektif pembelajarannya. Diharapkan murid dapat melukis plan dan donghakan bagi suatu objek. Dan kedua, diharapkan murid dapat mensintesis plan dan donghakan suatu objek dan sekaligus melakar objek tersebut. Okey, sebelum kita teruskan, kita imbas kembali dahulu tentang apa yang telah dipelajari dalam bahagian pertama. Sekiranya diberi satu bongkah objek yang mana kita perlu mendapatkan unjuran ortogonnya daripada pelbagai arah, arah Z daripada atas, Y daripada arah hadapan dan X daripada arah sisi. Okey, murid boleh perhatikan bagaimana cikgu menggerakkan permukaan-permukaan rata pada objek yang selari dengan permukaan satah tersebut. Seperti ini, ada 3, 4 permukaan rata yang kita gerakkan terus kepada satah. Dan inilah jawapan ataupun unjuran ortogon yang diperolehi. Untuk pandangan arah Y pula daripada hadapan, murid boleh perhatikan di bahagian kiri, bahagian bawah ini, satahnya satah mencancang dan ada 2 permukaan rata pada objek yang selari dengan satah mencancang tersebut. Dan kedua-dua itu kita akan unjurkan sepanjang garis normal dan terbentuk image pada satah seperti ini. Manakala daripada arah X, perhatikan di sini secara ringkas sahaja, satahnya satah mencancang, maka kita lihat pada objek permukaan-permukaan yang selari dengan permukaan satah mencancang. Ada 3 yang kita unjurkan sepanjang garis normal, maka inilah image yang terbentuk. Image yang terbentuk pada satah itu yang kita namakan sebagai unjuran ortogon, kerana kita menggerakkan permukaan-permukaan yang selari dengan satah sepanjang garis normal yang berserenjang dengan satah. Alright, itu secara ringkas sahaja. Apakah itu plan dan donghakan? Untuk plan seperti yang cikgu katakan tadi merupakan unjuran ortogon pada satah mengufuk. Iaitu bila disebut sebagai plan, sudah pasti arah pandangannya daripada atas ke bawah. Manakala donghakan pula, donghakan adalah unjuran ortogon. Ingat, unjuran ortogon itu adalah image yang terbentuk pada satah. Dan untuk donghakan, image-nya itu terbentuk pada satah mencancang. Maka kita namakannya sebagai donghakan. Selain daripada itu, yang berkaitan dengan donghakan adalah arah pandangannya ada 2, iaitu pandangan sisi atau pandangan depan. Itu berkenaan konsep asas plan dan donghakan. Untuk penerangan lanjut berkenaan plan dan donghakan, perhatikan objek yang berikut. Ini objeknya. Jika kita pandang daripada arah atas, Z ini, anak panahnya daripada atas ke bawah, satah mengufuknya adalah di bahagian bawah ini. Yang berikut, maka untuk unjuran ortogonnya kita berpandukan kepada garis normal kepada satah yang berwarna merah ini, dan mana-mana permukaan pada objek yang selari dengan satah mengufuk ini kita akan unjurkan di sepanjang garis normal tersebut. Maka inilah unjuran ortogon yang terbentuk pada satah. Kita ubah arah pandangannya daripada Z kepada arah Y. Y adalah pandangan dari arah sisi, maka kita sebutnya sebagai donghakan sisi. Arah pandangannya kanan ke kiri, maka pada bahagian kiri ini merupakan satah mencancangnya. Satahnya satah mencancang pada objek mana-mana permukaan satah ataupun permukaan yang selari dengan satah mencancang, inilah yang kita akan gerakkan sepanjang garis normal seperti berikut. Maka unjuran ortogonnya seperti ini. Kita ubah lagi kepada arah pandangan hadapan ke belakang.
Di sini terbentuk sata mencancang di bahagian belakang. Donghakan depan X ini, kita akan gerakkan garis-garis yang berwarna merah yang merupakan normal kepada sata. Maka pada objek yang kita akan gerakkan sepanjang garis normal tersebut adalah yang bahagian hadapan dan belakang ini bertindih pada satu permukaan sata mencancang di bahagian belakang. Maka inilah image yang terbentuk pada sata tersebut. Okey. Maka X ini kita panggil dia sebagai donghakan depan. Y di sebelah sini tadi donghakan sisi daripada arah atas. Yang ini kita panggilnya sebagai plan. Daripada aktiviti yang diterangkan tadi, okay, ini plan, donghakan sisi, donghakan depan. Murid perlu membezakan garis-garis yang ada pada unjuran ortogon tersebut. Untuk bahagian plan, semua sisi dilukis dengan garis padu. Garis padu maksudnya garis yang bersambung. Okay, kerana semua garis ini dapat dilihat dari pandangan atas. Manakala untuk bahagian donghakan sisi, sebagaimana yang dilihat dari arah Y, ada bahagian tengah ini yang kita lihat sebagai garis putus-putus. Okey, cuba lihat notanya. Garis GPHIENFO ini dilukis sebagai garis putus-putus, atau lebih tepat kita panggilnya sebagai garis sempang, kerana sisi tersebut dia ada tetapi terlindung oleh permukaan. Ada permukaan di hadapannya yang melindungi garis tersebut, sebagaimana yang dilihat dari arah Y. Namun untuk bahagian donghakan depan pula, kalau kita perhatikan, kesemuanya adalah garis yang bersambung, garis padu. Ini adalah kerana kesemua garis tersebut, permukaan tersebut dapat dilihat dari arah pandangan mata sebagaimana dilihat dari arah X. Jadi murid perlu membezakan mana garis yang kita tulis, kita wakilkan sebagai garis padu, dan ada juga garis-garis yang perlu kita wakilkan dengan garis sempang ataupun garis putus-putus. Sekarang kita teruskan bagaimana melukis plan dan donghakan. Untuk pengetahuan semua murid, untuk melukis plan dan donghakan, kita perlukan template ataupun tapak jawapan. Jadi tapak jawapan yang biasa digunakan dalam peperiksaan ada dua. Kaedah pertama dan kaedah kedua. Terdapat sedikit perbezaan pada kedua-duanya, namun secara asasnya, ringkasnya, kedua-dua ini terbahagi kepada 4 bahagian yang kita namakannya sebagai sukuan. Sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang membezakannya adalah hanya kedudukan donghakan sisi, kedudukan donghakan depan, juga kedudukan pelan. Begitu juga dengan garis pembahagi sudut 45 darjah. Okey, kita boleh bezakan kedua-dua yang ini. Untuk memilih kaedah mana satu ataupun tapak jawapan yang mana satu yang kita akan gunakan dalam peperiksaan, murid perlu melihat arah donghakan sisi pada soalan. Okey, untuk memahami dengan lebih lanjut tentang pemilihan tapak jawapan ini, okay, kita lihat contoh yang berikut. Untuk contoh 7. Okay, contoh 7 ini, rajah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi 4 tepat. Okay, tapaknya berbentuk segi 4 tepat, terletak pada satah mengufuk. Kemudian ini adalah keratan rantasnya yang seragam dengan yang di belakang. Sisi AF, BH yang ini, AF dan BH, begitu juga dengan CI, DE, merupakan garis tegak. Maksudnya berserenjang membentuk sudut 90 darjah, sama ada terhadap tapaknya ataupun sata mengufuknya. Jadi soalannya, lukis dengan skala penuh, plan, sebagaimana yang dilihat daripada arah atas ke bawah, donghakan X ataupun donghakan depan, dan donghakan prisma dari arah Y. Ini kita panggil sebagai donghakan sisi. Seperti yang cikgu katakan tadi, ada 2 template ataupun tapak jawapan. Kita akan pilih berdasarkan pandangan sisi ataupun donghakan sisi. Yang ini, arah Y ini. Oleh kerana arah pandangannya daripada kanan ke kiri, maka kita akan meletakkan
dongakan sisi tersebut pada bahagian atas sebelah kiri di sini, yaitu pada sukuan kedua. Yang ini sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka di sebelah atas kiri adalah dongakan sisi, dan di bawah dongakan sisi itu kita akan letak garis pembahagi 45 darjah. Okey, murid perlu mengukurnya menggunakan jangka sudut, dan garis ini juga perlu dilukis menggunakan pembaris. Walaupun ini kita tentukan terlebih dahulu kedudukannya, tetapi unjuran ortogonnya adalah yang paling akhir murid perlu dapatkan. Okey, yang pertama yang mana? Yang pertama adalah plan. Plan sentiasa berada di sebelah garis yang ini, yang kita namakan garis pemisah ataupun garis 45 darjah. Ya, ini garis 45 darjah. Okey, maka di sinilah kedudukan plan. Okey, lukis plan dengan skala penuh pada sukuan keempat. Dia tidak semestinya sukuan keempat. Boleh jadi ia berada pada sukuan ketiga, sukuan keempat, berdasar ataupun bergantung kepada kedudukan dongakan sisi dan garis 45 darjah yang ini. Okey, di sini adalah plan. Sebagaimana yang dilihat daripada arah atas ke bawah, ini adalah unjuran ortogonnya. Okey, murid perlu meletakkan sedikit pemisah antara garis sukuan ini yang berwarna merah jambu terhadap unjuran ortogon. Maka dicadangkan di sini 1 cm, yang ini pun pemisahnya adalah 1 cm. Maka ini adalah plan ataupun unjuran ortogon yang dilihat daripada arah atas, yaitu tapak ini, A, B, C, D ini yang berikut, yang bertindih dengan permukaan ini, E, F, G, J yang ini, dan permukaan ini mewakili permukaan condong yang berikut. Pada objek 3 dimensi, permukaan G, J, I, H ini adalah condong, tetapi kalau kita lihat daripada arah atas ke bawah, ianya dalam bentuk rata seperti ini sahaja. Okey, langkah seterusnya kita akan unjurkan sisi plan pada titik E, J, I ini ke atas pada sukuan pertama seperti berikut, dan kita akan melukis dongakan depan sebagaimana yang dilihat dari arah X ini. Okey, maka yang akan kita lukis di sini kita berpandukan kepada bentuknya. Yang ini bentuk seperti kasut nih. Okey, AB panjangnya 5 cm, FG 3 cm, ketinggiannya 5 cm. Okey, kita akan garis di sini jaraknya 1 cm sama seperti yang ini. Maka inilah yang akan terbentuk. Okey, yang ini 1 cm, yang ini 5 cm. Kita ikut sahaja panduan garis yang berwarna biru ini. Garis yang berwarna biru ini kita namakannya sebagai garis benaan. Okey, jangan dipadam kerana itu penting untuk rujukan panjang bagi setiap sisi dan permukaan yang kita unjurkan nanti. Maka di sini 5 cm, tingginya 5 cm, yang ini 3 cm mewakili yang ini dan ini. Okey, langkah seterusnya kita akan unjurkan lagi garis benaan sama ada daripada titik E dan F ini kepada garis 45 darjah, lalu kita gerakkan ke bahagian dongakan sisi pada sukuan kedua. Untuk sisi dongakan depan pula, titik H, F, E ini kita akan unjurkan ke sebelah kiri seperti berikut. Okey, jadi sebelum kita membina ataupun melukis dongakan sisi, kita lihat lagi sekali untuk dongakan sisi dari arah Y. Ada satu permukaan di bahagian hadapan ini yang melindungi garis JG dan EF ini. Maka kedua-dua garis ini diwakili dengan garis sempang, manakala terdapat satu permukaan di sini yang dilukis dengan garis padu. Okey, seperti berikut. Okey, ini yang cikgu katakan tadi, garis sempang kerana dilindungi oleh permukaan ini. Okey, maka lengkaplah plan dan dongakan menggunakan template ataupun tapak jawapan yang pertama tadi, iaitu tapak jawapannya dongakan sisi kita letak di bahagian atas sebelah kiri kerana arah pandangannya daripada kanan ke kiri.
Kita lihat lagi untuk yang berikut. Okey, sebelum tu, yang ni garis tebal untuk sisi yang kita nampak, garis sempang untuk sisi yang terlindung, garis halus yang berwarna biru ini merupakan garis benaan. Kita teruskan untuk contoh 8. Kali ini arah dongakannya daripada kiri ke kanan. Maka kalau dari arah kiri ke kanan, kita akan gunakan template ataupun tapak jawapan yang kedua nanti. Sebelum tu kita baca soalan. Jah di sebelah menunjukkan gabungan kuboid dan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi 4 tepat. Okey, yang ni prisma tegak di bahagian bawah, kuboid berada di atasnya. Tapak bagi prisma tegak itu berbentuk segi 4 tepat. Yang ini. Manakala permukaan ABGHIF adalah keratan rentas yang seragam, ini dan ini sama sahaja, seragam. Dan diberikan pula BH dan FI adalah tegak. BH, FI, tegak. Begitu juga dengan CK dan EJ. Okay, kedua-duanya adalah seragam. Soalannya, lukis dengan skala penuh pelan objek sebagaimana yang dilihat daripada arah atas ke bawah. Arah X ataupun dongakan depan. Arah Y, yang ini kita namakan sebagai dongakan sisi. Yang kita perlu jadikan sebagai rujukan adalah melihat yang ini. Dongakan sisinya, arah pandangan daripada kiri ke kanan. Lihat anak panah, kiri ke kanan. Maka dengan itu, tapak jawapan yang kita akan gunakan adalah seperti ini. Yaitu, dongakan sisi kedudukannya diletakkan di bahagian atas, ini atas, sebelah kanan. Kerana arah pandangan ini. Dongakan sisi daripada kiri ke kanan, daripada kiri ke kanan. Maka di sinilah kedudukan dongakan sisi. Okey, kedudukan garis 45 darjah ini kita letak di bawah dongakan sisi sentiasa berada pada bawah, bahagian bawah dongakan sisi. Dan pelan, unjuran ortogon bagi pelan kita akan letak di bahagian kiri pula. Tadi di bahagian kanan pada sukuan keempat, maka pelan kali ini kita letakkan di bahagian sukuan ketiga, bahagian kiri sebelah garis 45 darjah ni. Okay, ini sebagaimana yang dilihat daripada arah atas. Kalau kita lihat daripada arah atas, J kepada E, okay, ini titiknya. Daripada atas, D tidak berdiri dengan mana-mana bucu, maka ditulis labelnya D sahaja. Begitu juga dengan A. Tetapi dengan untuk sisi yang ini, HGB. Okay, kita lihat daripada atas, HGB bertindih, maka H berada di atas, G di tengah, B berada paling bawah. Begitu juga dengan KLC seperti ini. Kesemua garis ini adalah garis padu 1, 2, 3 kerana dapat dilihat daripada arah pandangan pelan. Okay, langkah seterusnya kita akan unjurkan garis benaan daripada sisi pelan pada titik D, J, K ini ke bahagian atas menggunakan pembaris. Dan kedudukan daripada arah X ini, dongakan depannya, yang kita lihat daripada arah X, permukaan ABGHIF yang seragam dan bertindih dengan permukaan ini. Okay, maka bentuk gambarnya seperti ini. Kesemuanya garis padu. Kita lukis seperti ini. Oke, perlu perhatikan, setiap garis benaan ini menjadi panduan panjang bagi setiap sisi dan permukaan. Jadi yang ini kan 3 tambah 4, 7. Maka di sini pun 7. Ketinggiannya berpandukan kepada objek yang diberikan dalam soalan. BG 3 cm, GH 3 cm. Maka kita ukur daripada sini menggunakan pembaris, kita gariskan saja dengan garis padu. Okey. JK IH 4 cm. Okey, 4 cm, maka kita letak di sini 4 cm. Okey, yang ini 3 cm sama seperti ini dan kita sambungkan saja garis F dan E ini. Okey, menggunakan pembaris untuk mendapatkan garis condongnya. Okey, yang terakhir, dongakan sisi. Dongakan sisi, kita perlukan garis benaan yang kita unjurkan daripada titik CB ini, daripada pelan kepada garis 45 darjah, lalu kita gerakkan ke sukuan pertama. Begitu juga sisi pada dongakan depan.
Pada titik K, L, C ini kita gerakkan ke sebelah kanan, unjurkan ke sebelah kanan sukuan pertama. Seperti ini. Jadi kita rujuk dahulu arah Y sebagaimana yang dilihat daripada dongakan sisi ini. Garis ini DA garis padu, EF garis padu, JI juga garis padu, dan seterusnya JED ini kita akan lukis seperti ini. Oke, maka lengkaplah plan dan dongakan untuk contoh 8 menggunakan tapak jawapan yang kedua, yaitu kaedah yang kedua, kedudukan dongakan sisi dan pembahagi sudut 45 darjah ini berada di sebelah kanan, berpandu kepada arah dongakan sisi di dalam soalan. Oke, berikut adalah latihan pengukuhan. Sila jawab uji minda 7.2a di dalam buku teks ada dilampirkan di sana, muka surat 185. Oke, sila jawab soalan nombor 1 ini, juga soalan nombor 2, muka surat yang sama juga. Boleh rujuk semula contoh 7 dan 8 yang cikgu terangkan dalam slide sebelumnya tadi. Oke, kita teruskan ke bagaimana mensintesis plan dan dongakan dan juga melakar objek tersebut. Contoh 9. Rajah di sebelah menunjukkan plan dongakan depan dan dongakan sisi bagi sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi 4 tepat. Suatu bongkah berbentuk kuboid telah dikeluarkan dari prisma tersebut. Jadi hintnya adalah objek yang kita akan lakarkan nanti adalah berbentuk prisma tegak, dan pada prisma tersebut ada bongkah kuboid yang telah dikeluarkan pada objek tersebut. Jadi untuk melakarkan objek 3 dimensi prisma tersebut, perhatikan penerangan ini. Oke, cikgu perbesarkan apa yang diberikan dalam soalan, namun cikgu keluarkan ataupun cikgu tidak libatkan tandaan ataupun label pada setiap bucu, juga tidak melibatkan panjang sisinya. Oke, murid boleh rujuk ini dalam soalan ada. Oke, yang berwarna orange adalah dongakan sisi, yang berwarna biru adalah dongakan depan, yang berwarna hijau adalah plan. Ketiga-tiga ini adalah unjuran ortogon mengikut arah pandangan masing-masing. Cikgu akan gerakkan setiap 3 rajah ini saling merapat seperti ini. Maksudnya setiap sisinya adalah sama panjang. Ini sama panjang, ini sama panjang. Begitu juga dengan tapak dongakan sisi dan sisi sebelah kiri plan ini juga sama panjang kedua-dua ini. Maka cikgu rapatkan lagi supaya terbentuk sudut pandang 3 dimensi. Ini adalah unjuran ortogon pada sata mengufuk sebagaimana yang dilihat daripada arah atas ataupun plan. Yang ini adalah unjuran ortogon yang terbentuk pada sata mencancang sebagaimana yang dilihat daripada arah hadapan. Yang berwarna orange ini adalah sata unjuran ortogon pada sata mencancang sebagaimana yang dilihat daripada arah sisi. Oke, dalam soalan dikatakan tadi terdapat objeknya berbentuk prisma tegak dengan tapak berbentuk segi 4 tepat, maka ini tapaknya. Namun pada prisma tegak ini terdapat bongkah kuboid yang dikeluarkan daripada prisma tersebut. Oke, coba lihat. Cikgu akan gerakkan. Yang ini dongakan sisi. Ini adalah gabungan ini dan ini. Maka bila kita gerakkan kedua-dua ini ke tempat asalnya, inilah kedudukannya. Untuk daripada arah atas, cikgu gerakkan kedua-dua bahagian ini, maka yang ini permukaan rata. Permukaan rata, kedua-duanya selari dengan sata mengufuk. Kalau kita lihat daripada atas, ianya gabungan seperti ini. Manakala untuk pandangan daripada arah hadapan, kita akan isikan di sini. Ini adalah permukaan rata yang selari dengan permukaan sata mencancang di bagian belakang. Begitu juga dengan yang ini. Jadi inilah bentuk prisma tegak dengan tapak
segi 4 tepat, di mana terdapat satu bongkah kuboid yang dikeluarkan daripada objek tersebut. Jadi jawapannya yang perlu murid lakarkan pada kertas jawapan adalah seperti ini, dengan ukuran sebagaimana yang diberikan di dalam soalan. Okey, ketinggiannya FA 2 cm, jarak A kepada B 3 cm, dan ukuran-ukuran ini murid boleh berpandukan kepada apa yang diberikan dalam soalan. Semuanya ada di sini. Okey, begitu. Alright, kita teruskan untuk contoh 10, mensintesis pelan dan donghakan. Seterusnya melakar objek. Dalam contoh 10 ini, raja di sebelah menunjukkan pelan, donghakan depan dan sisi bagi sebuah gabungan pepejal geometri, iaitu kuboid dan prisma tegak. Kuboidnya yang berada di bawah ni, okay, dan prisma tegaknya berada di atas kuboid. Lakarkan bentuk 3 dimensi sebagaimana yang dilihat dalam pelan dan donghakan ini. Okay, murid perlu perhatikan bahawa terdapat 2 pepejal geometri yang bergabung. Sebab itu dinamakan gabungan sebuah kuboid dan prisma, objek gabungan. Okay. Coba lihat sebelum kita mensintesis, melakar objek tersebut, perhatikan rajah ini. Yang kuning adalah donghakan depan, ini. Yang berwarna merah jambu adalah donghakan sisi. Yang berwarna hijau adalah pelan. Setiap sisi ini adalah sama panjang kalau kita gerakkan ke satu titik di sini. Maka kalau ini sama panjang dengan yang ini, kita boleh cantumkan supaya terbentuk sudut pandangan 3 dimensi. Sebagaimana yang dilihat daripada atas, pelan ini. Yang dilihat daripada arah kiri, sisi dari kiri ke kanan. Dan yang dilihat daripada arah hadapan, ini. Kita gerakkan dahulu yang berwarna kuning. Oleh kerana yang ini semuanya garis padu, maksudnya semua yang ini mesti berada di hadapan, kerana ianya dilihat daripada arah pandangan depan. Begitu juga dengan yang di belakang ini, cuma dia bertindih ke rata rentas yang seragam. Manakala untuk donghakan sisi pula, yang ini juga garis padu, bermaksud tapak ataupun kuboid ini berada di sini. Ini sisian kuboid. Kita akan gerakkan. Namun bagaimana pula kedudukan yang besar nih, yaitu IJ BD nih. Okay, di mana kedudukannya? Okay, perhatikan di sini ada puncak yang tinggi. Disitulah kedudukan garis ini menyambung kedua-dua yang ini. Okay, perhatikan, cikgu gerakkan. Dia berada di situ, bukan berada di tepi kanan ataupun kiri. Okay, tidak, kerana kita dalam pada masalah yang sama sebelum kita menggerakkan unjuran ortogon tersebut kepada kedudukan asalnya, kita mesti berpandukan kepada arah pandangan daripada donghakan yang lain ataupun pelan, seperti ini. Dan daripada pandangan atas, sebagaimana yang kita lihat ini akan menjadi penutup kepada bongkah tersebut. Okay, maksudnya yang berwarna hijau ini mewakili permukaan condong di sebelah kiri, dan yang ini mewakili permukaan condong yang di sebelah kanan, seperti berikut. Inilah objek yang murid perlu lakarkan. Kena ingat, walaupun disebut lakarkan objek, tetapi perlu dilukis dengan kaedah yang betul. Contohnya yang ini, melibatkan sudut 60 darjah. Okay, sudutnya 60 darjah, maka murid perlu ada kemahiran menggunakan jangka lukis, dan kita akan melukis sudut 60 darjah. Sila rujuk dalam buku teks tingkatan 2, kalau tidak silap, bagaimana membina sudut 60 darjah menggunakan jangka lukis. Yang ini dalam bab pembinaan geometri. Begitu juga dengan sudut yang terbentuk di bahagian belakang nih. Sudut IEH, yang ini 60 darjah, yang ini 60 darjah.
Okay, yang ini perlu dibina dengan kaedah yang betul. Okay. AB 6 cm sebagaimana yang diberikan di sini. AB 6 cm, di sini 2, di sini 4. Okay, duanya itu di mana? Yang ini kalau kita gerakkan ataupun kita gariskan garis normal kepada SATA, ada satu titik di sini yang tidak kelihatan. A kepada titik yang ini, okay, adalah 2 cm, maka bakinya di sini 4 cm. Cuma garis ini tidak ada. Cuma apabila kita lihat daripada arah atas, garis yang ini adalah IJ yang berikut. Maka dengan itu, untuk latihan pengukuhan, okay, uji minda 7.2b, muka surat 189 di dalam buku teks, murid cuba sintesis pelan dan donghakan ini untuk mendapatkan lakaran bentuk 3 dimensi objek gabungan tersebut. Yang ini yang pertama dan yang kedua. Okay, soalan kedua muka surat yang sama juga. Okay, boleh cuba soalan ini, dan apa-apa pertanyaan boleh ajukan dengan guru mata pelajaran masing-masing. Alhamdulillah. Untuk sesi kali ini telah tamat bahagian 7.2 pelan dan donghakan. Kita telah pelajari bagaimana melukis pelan dan donghakan sekaligus mensintesis pelan dan donghakan untuk mendapatkan lakaran objek 3 dimensi. Cikgu berharap sangat apa yang cikgu sampaikan tadi dapat difahami, dan seterusnya cikgu doakan nanti sekiranya soalan ini keluar dalam peperiksaan yang akan datang, terutamanya untuk sama ada PT3 ataupun SPM, agar murid dapat menjawabnya dengan baik nanti. Sampai berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Bagi mereka yang belum subscribe, sila klik button subscribe, klik button like-nya, dan juga komen jika ada sebarang pertanyaan, dan sampai berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.